Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan topik negara kebajikan untuk kursus sistem kebajikan sosial di Malaysia pada hari ini. So, apa nama, bila kita dengar perkataan negara kebajikan ni, kita akan kupas lah berkenaan tiga perkara besar dalam topik pada hari ini. Iaitu yang pertama kita akan tengok apa tu makna konsep negara kebajikan tu, apa makna dia kan, apa definisi dia. Dan yang kedua kita akan tengok the functions of the negara kebajikan ni, fungsi negara kebajikan ni, apa fungsi dia. Dan yang terakhir sekali kita akan tengok berkenaan apa yang menjadikan sebuah negara itu sebuah negara kebajikan. Apa ciri-ciri dia, apa atribut dia, apa karakteristik dia. Okay? So kalau kita tengok yang komponen pertama, makna konsep negara kebajikan ni, kan, negara kebajikan terawal bermula dalam kerajaan Islam pentadbiran Rasulullah SAW. Maknanya kalau kita tengok pentadbiran kerajaan Islam pada waktu ketika itu, dia memang illustrative of the rukun Islam, di mana dia merujuk kepada inilah mengenai kewajipan untuk bayar zakat dan jizyah. Selain zakat dan jizyah, dia juga merujuk kepada kewajipan seorang Islam untuk bantu saudara-saudara lain, saudara seagama yang berkeperluan contohnya seperti macam anak yatim, janda ke, orang tua, orang OKU kan, orang miskin. Tapi catatan terperinci kalau according to Crohn ni pada tahun 2005 ini, catatan terperinci berkenaan pentadbiran negara kebajikan ni maknanya start pada abad ke-8 Masihi lagi, iaitu pada zaman empat khalifah Rashidin kan. Tapi kita takkan tengoklah sejarah setiap khalifah itu. Maknanya kita akan fokus kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Maknanya dia merintah daripada, tak silap saya, daripada 634 ke 644 Masihi kan. So pada waktu tu kenapa kita kata pemerintahan pentadbiran kerajaan Islam bawah Khalifah Umar Khattab ni sebuah negara kebajikan inilah ada 8 saya senaraikan dekat sini merupakan ciri-ciri yang menggambarkan pentadbiran itu memang pentadbiran sebuah negara kebajikan kan. So antaranya dia memperkenalkan sebuah sistem pencukaian yang efisien, sistem pencen kepada para pekerja kan. Ditubuhkan Baitul Mal. So Baitul Mal ni dia uruskan sumber utama pendapatan negara pada waktu ketika itu macam zakat, jizyah kan. Dan dalam zaman pentadbiran Khalifah Umar juga tu kita kena faham masjid pada tu bukan terhad fungsi peranan dia sebagai tempat ibadah je. Pada waktu tu masjid ni memang jadi dewan komuniti nak bincang masalah sosial yang membelenggu lah kehidupan masyarakat. Dan selain itu dia juga jadi pusat aktiviti kebudayaan dan macam jadi tempat untuk buat kerajaan buat majlis kan. So atas peranan yang banyak ni, Khalifah Umar dia start arahkan bina banyak masjid kan dekat wilayah kerajaan dia pada waktu ketika itulah kan. Sebab apa? Dia nak mudahkan urusan hal-ehwal kebajikan rakyat dia. So kadang-kadang tu selain buat masjid tu, dia buat juga bandar-bandar baru tau. Dia buat bandar baru, ditubuhkan, dia ikut plan perancangan bandar strategik. So kalau dia ikut plan perancangan bandar strategik, maknanya cara desainnya betul lah. Desainnya maknanya, maksud saya desainnya mengambil kira kebajikan rakyat lah dari segi paparitannya, salirannya kan, daripada segala itulah kan, orang kata macam reka bentuk bandar tu. Reka bentuk bandar tu make sense. Okay? So sebagai simbol masyarakat yang sama rata ni kan, kalau perancangan bandar strategik ni patutnya kalau perancangan bandar strategik dia kawasan kediaman tu macam dia tak asing, macam dia kawasan kediaman miskin ke kaya atau elit. Maknanya samping tu juga di perancangan bandar tu kan, dia buat pasar tu di mana pegawai pasar tu diwujud untuk kawal harga barangan dan kualiti barangan yang jual kat pasar tu. Selain tu dia buat juga rumah tetamu ni untuk para pedagang yang jauh. Dia buat juga jalan raya, jambatan untuk orang awam kan, rumah tumpangan, rumah perlindungan, apa lagi, perigi rumah kan untuk makan. Disediakan sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk mudah orang buat umrah dan haji kan. So nampak dari situ macam mana dia merancang bandar tu secara strategiknya. So
Kalau ini kita tengok dari sejarah awal lah, daripada sejarah awal negara kebajikan ni bermula daripada sejarah kerajaan Islam lah pada waktu ketika itu. Tapi kebanyakan perbincangan moden pada hari ini berkisar pada abad ke-19 ke-20 di mana negara-negara kebajikan modennya macam ni lah, UK, United Kingdom, Jerman, Perancis, Belanda, Uruguay, New Zealand, Bahrain kan, dan lain-lain lah. Dan ada beberapa juga negara Skandinavia dan Nordik lah kan. Tapi saya tak naklah sebut ke semua contoh kebajikan di setiap negara ni, kalau tak habis cerita kan. Tapi kita ambil dua contoh lah. Kita ambil contoh pertama, dua negara Jerman, negara Eropah. Kita ambil negara negara Skandinavia kan, Sweden. Sweden. Okey. So kita tengok negara Jerman ni kita kena faham lah, banyak negara saya sebut ni kan, dia ada tema berbeza tau, nak rujuk pentadbiran kebajikan yang diamalkan oleh setiap negara ni. Contoh saya sebut negara Jerman ni memula dia guna tema polistate bagi nak tunjuklah macam mana kaedah yang digunakan oleh kerajaan Jerman pada ketika tu nak uruskan masalah sosial dalam Jerman. Masalah sosial dalam negara Jerman pada waktu ketika itu kan. Jadi Chancellor pertama Jerman, nama dia Otto von Bismarck ni, dia kemudian melaksanakan konsep negara sosialism dengan memperkenalkan serangkaian insurans sosial awam pada tahun 1883 bagi nak melindungi rakyat Jerman daripada kemiskinan kan. So ini adalah merupakan permulaan pembinaan sebuah negara kebajikan moden di Jerman lah pada waktu ketika itu kan. So untuk negara Sweden pula, okey, dia gunakan tema Folkhemmet. Okey. So Folkhemmet ni dia nak rujuk negara kebajikan moden yang boleh digambarkan dari bentuk penyediaan perkhidmatan sosialnya, di mana dia berfokuskan kepada perlindungan sosial dan perkhidmatan kesihatan yang diberikan secara universal. Apa maksud secara universal? Diberikan kepada maknanya sektor awam dia memainkan peranan utama dalam menyedia dan menyampaikan kebajikan sosial kepada rakyatnya. So dia diberikan secara komprehensif kepada setiap lapisan masyarakat. Tak ada individu yang disisihkan. Setiap individu berhak mendapat akses kepada kebajikan sosial yang diberikan oleh kerajaan Sweden pada ketika itu. So ini adalah konsep universal secara sepintas lalu saya bagi kan. Tapi insya-Allah dalam masa 2-3 minggu lagi kita akan go through in detail lah apa itu konsep apa prinsip universal ini. Apa maksud prinsip universal ni okey. So masa tu kan perkhidmatan perlindungan sosial, perkhidmatan kesihatan ni diberikan secara universal ni, siapa dua badan utama ni adalah syarikat korporat besar dan kesatuan kerja lah memegang peranan utama bagi kebajikan ni kan. Bagi perkhidmatan sosial ni kan, perlindungan sosial dan perkhidmatan kesihatan ni. So so ini bermaksud kan memandangkan setiap negara ada tema kebajikan masing-masing. So ada banyak kepelbagaian lah dari situ kan kita boleh nampak kan. So kepelbagaian makna kebajikan ni menyebabkan banyak ahli akademik, ahli pakar kebajikan sosial ni, ahli sosiologi lah terutamanya kan. Kan ada banyak definisi dia. Tapi salah satu contoh awak ada orang definisi negara kebajikan ni sebagai sebuah kombinasi demokrasi, kebajikan dan kapitalisme kan. Ada yang kedua juga beri definisi sebagai di mana negara kebajikan ni adalah merujuk kepada situasi di mana negara kerajaan pemerintah dia ada tanggungjawab utama untuk sediakan perkhidmatan dan manfaat sosial yang dapat memenuhi keperluan asasi anggota masyarakat. Okey. So bila kita tengok, kita faham ada pelbagai tema negara kebajikan ni, tapi dia kebiasaannya lazimnya kalau kita tengok walaupun mereka ada kepelbagaian tema tu, tapi dia banyaknya dia terangkan 4 perkara yang similar lah, 4 perkara yang common yang common. Okey, yang pertama adalah inilah peranan dan tanggungjawab ideal sebuah kerajaan dalam melindungi rakyatnya daripada serangkaian ancaman risiko sosial. So risiko sosial ni boleh di kemiskinan, pengangguran, penyakit, kemalangan, kecacatan kan, keilatan, umur tua kan. So dia nak apa peranan dari kerajaan ni, dia nak lindung rakyat dia daripada risiko sosial, nak pastikan keselamatan hidup rakyatnya sentiasa terjamin. So dekat sini kita boleh nampak kerajaan seharusnya jadi penjaga lah kan, penjaga, protector of the people, of the rakyat kan. So dia perlu bertanggungjawab dalam setiap aspek kehidupan rakyat dia,
Jadi sebab itulah peranan dan ideal peranan dan tanggungjawab kerajaan ni kan, dia perlu ditunjukkan melalui melalui penyediaan sekumpulan institusi sosial ni. Ni sini sebab tu saya tulis kat merah ni. Tulisan warna merah ni, peranan institusi sosial ni. Dia perlu ditunjukkan melalui peranan dia perlu ditunjukkan melalui penyediaan sekumpulan institusi sosial awam, institusi ekonomi awam dan juga agensi politik awam. Di tiga peranan ni perlu diwujudkan oleh pemerintah ataupun kerajaan pada ketika itu untuk tadbir urus segala masalah dan keperluan anggota masyarakat. Okay, so sebab itulah fungsi kita tubuh sebagai kerajaan ni kan, dalam undang-undang banyak negara ni dilihat untuk sediakan banyak perkhidmatan lah untuk menjamin menjamin kesejahteraan hidup rakyat dia. Apa contoh perkhidmatan yang patut diberikan dalam tiga badan ni kan, institusi sosial, institusi ekonomi awam, agensi politik awam ni. Antaranya perkhidmatan asas ni kan, dia merangkumi macam contoh kesihatan, apa lagi keselamatan awam, kemudian rekreasi sosial kan, air, elektrik, pengangkutan, prasarana telekomunikasi, pendidikan, perdagangan dan banyak lagi dan lain-lain okey. Dan ini adalah elemen yang pertama. Elemen kedua adalah amalan cara penganggihan sumber negara adil dan adil oleh pemerintah kepada semua rakyatnya. Okey. Of course, cara agih sumber ni kita kena berpaksikan kepada sistem keadilan sosial. So, sistem keadilan sosial ni merujuk kepada mana dia kata pemerintah yang adil adalah pemerintah yang boleh agihkan sumber ekonomi hasil negara. Dia boleh bagi sumber tersebut secara adil kepada semua segmen masyarakat. So that's basically this is the second element So for the third element adalah merujuk kepada cara bagaimana kerajaan harusnya bertindak balas dengan impak kritikal sistem pasaran terhadap kebajikan hidup rakyatnya. Dengan impak kritikal sistem pasaran. Sistem pasaran ni ada banyak jenis pasaran kan. Seperti yang semua maklum, kalau main saham lagilah faham kan. So ada sistem pasaran bebas, ada sistem pasaran tak terkawal, ada sistem pasaran yang terkawal, ada sistem pasaran yang kapitalis kan. So kita tak nak go deeper to that tapi kita boleh tahu tak kisah apa jenis sistem pasaran yang ada, dia ada mempunyai kesan dan impak yang kritikal terhadap kesejahteraan hidup rakyat dia. So of course kerajaan kena ambil tindakan sebab akan ada rakyat yang tak dapat cope ataupun tak dapat menyesuai ataupun mengadaptasikan diri dengan pasaran, dengan keadaan pasaran, tak kisah pada peringkat ataupun fasa di pasaran itu berada kan. Kadang-kadang pasaran adalah berada dalam keadaan stabil, kadang-kadang pasaran berada dalam keadaan tak stabil. Kadang-kadang pasaran kapitalis dia menyebabkan orang kaya menjadi kaya dan orang miskin makin tertinggal. So kerajaan harus buat sesuatu bagi bagi mengelakkan orang yang tertinggal tu, anggota masyarakat yang tersisih itu tidak makin tersisih, makin ketinggalan sampai dia tidak dapat kembali menyumbang kepada ekonomi negara sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab kan. Sebab tu ni sebuah negara yang baik adalah dapat menggunakan dia mempunyai guna tenaga negara yang penuh. Okey. So antara kaedah-kaedah yang boleh diambil oleh kerajaan adalah dia boleh membantu golongan tersisih akibat impak kritikal pasaran ni. Dia wujudkan tanda aras pendapatan minimum. Dia kena wujudkanlah minimum income untuk rakyat dia. Tak boleh mana-mana majikan dalam negara tu bagi income kurang daripada paras pendapatan minimum ini kan. Dan juga kena sediakan serangkaian perkhidmatan sosial awam kepada semua anggota masyarakat kan. Dia kena wujudkan pelbagai peraturan dasar berkaitan kegiatan pasaran bebas. Dia kena urut tadbir pelbagai perkhidmatan sosial. Dan dia juga kena biaya. Dia tak boleh duduk wujud, sedia, wujud, ngurus. Dia kena bagi keluar duit juga, inject duit juga. Inject duit bagi membiayai serangkaian perkhidmatan sosial dibina bagi meningkatkan kesejahteraan sosial ni. Okey, so maknanya penting sebab kita kena faham, saya nak ulang balik berkenaan berkenaan impak pasaran tu kan. Sebab
kita kena faham bukan semua rakyat boleh dapat manfaat yang menguntungkan daripada mana-mana sistem ekonomi atau sistem pasaran yang wujud pada sesuatu masa kan, pada sesuatu masa. Sebab khususnya kalau anggota masyarakat yang ada macam contoh ada halangan fizikal, ada halangan sosial kan. Macam ni dia bersaing dengan sistem pasaran. Sebab itulah peranan kerajaan ni harus diperkasakan. Mereka harus memperkasakan peranan mereka ni dalam nak lindung semua anggota masyarakat ni daripada impak negatif daripada terutama daripada kalau sistem pasaran tu tidak terkawal kan. Kalau adakah kerajaan patut biarkan sahaja sistem pasaran buat keuntungan tanpa had, adakah kerajaan perlu kawal sistem pasaran? So kerajaan kena buat something untuk kawal sistem pasaran ni, untuk make sure semua rakyat dapat benefit. So ini merupakan kaedah-kaedah yang boleh dipraktiskan lah untuk apa memastikan tak ada golongan tersisih kan, tanpa sebarang apa tindakan intervensi ataupun sebarang intervensi daripada pihak kerajaan. So sebab itulah kerajaan yang baik, orang kata kerajaan yang mampu kawal impak negatif sistem pasaran yang tak terkawal ataupun impak sistem pasaran yang bebas menerusi pelbagai intervensi kan. So ini merupakan intervensi-intervensi yang boleh diambil lah dah saya sebut tu. Okay. Dan yang keempat adalah pembentukan masyarakat prihatin dan penyayang. Kita kena faham bila ekonomi makin maju akibat kerana perkembangan sektor industri, sektor perindustrian dalam sesebuah negara tersebut kan. So orang kata dalam proses industrialisasi sesebuah negara tu kan, so kita akan nampak ada perubahan sosial berlaku kat masyarakat ni. Di mana kan perkembangan industri yang orang kata makin pesat ni kan, dia akan bawa sekali banyak masalah sosial, pelbagai masalah sosial kan, pelbagai masalah sosial. So antara masalah sosial yang kritikal kan adalah kemiskinan. Kadang-kadang bukan semua orang, bila negara semakin maju, semua orang rakyat dia automatik akan kaya. Akan ada golongan yang makin tersisih, akan makin ketinggalan. Jadi sektor awam ataupun kerajaan tak mampu nak bantu ke semua orang golongan yang tersisih. Kadang-kadang dia perlu juga perlu juga bantuan daripada, ataupun bukan bantuan lah, kerajaan perlu juga kerjasama daripada anggota masyarakat. Contohnya NGO, contohnya sektor tak formal kan, untuk bantu mana-mana anggota masyarakat yang tertinggal, yang tersisih tu kan. So kerjasama ni daripada macam orang yang macam mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi ni kan, adalah baguslah sebab dia menggambarkan keprihatinan dan sifat penyayang sesebuah masyarakat tu. Sebab proses industrialisasi ni kan, apa dia buat kat masyarakat, dia membuatkan masyarakat tak takut, dia membuat masyarakat jadi lebih individualistik dan dia menghakis sikap kemasyarakatan tu. Dia menyebabkan masyarakat individualistik dan mementingkan diri sendiri je. So kita tak naklah benda ni makin menular, dia menghakis sikap kemasyarakatan, sikap bantu atau sama lain tu. So antara strategi yang boleh kita buat adalah kerajaan boleh buat bagi macam nak memupuk sikap sifat keprihatinan, sikap dan sifat keprihatinan dan penyayang ni. Kerajaan boleh buat dasar sosial lah. Itu yang, tapi selain sosial ni kita tak boleh sebut dasar sosial je. Pelaksanaan pun penting kan. So mana dasar sosial ni, kalau kita tengok kan, dasar sosial ni of course paling penting dilaksanakan dalam konteks apa? Of course dalam konteks negara kebajikan. Compact tu kita kalau kita nampak dasar sosial tu dilaksanakan dalam sebuah konteks negara yang tidak mementingkan kebajikan. Of course lah, peranan pelaksanaan dasar sosial tu lebih berkesan jika dilaksanakan dalam sebuah konteks kerajaan ataupun negara yang mementingkan aspek kebajikan sebagai salah satu komponen yang penting ataupun crucial dalam pentadbiran kerajaan kan. Okey. So ini adalah merupakan makna konsep negara kebajikan. Sekarang kita masuk ke fungsi negara kebajikan. So kita nak kata kalau kita tengok kan, kita baca literature berkenaan negara kebajikan ni, ramai orang kata, ramai scholars, academician yang memperjuangkan konsep negara kebajikan. Dia kata fungsi utama negara kebajikan adalah untuk nak lindung sekumpulan masyarakat yang kurang bernasib baik, terutamanya sistem pasaran terbuka dalam ekonomi kapitalis ataupun sistem pasaran yang tak terkawal. Okay. So sistem persaingan bebas
dalam pasaran terbuka dalam ekonomi kapitalis ni menyebabkan ada setengah individu je yang laki, ada setengah individu je yang tak laki, unlucky, lucky and unlucky. Okay, so macam sebutlah kan, bagaimana kumpulan sosial yang ada halangan fizikal, yang ada halangan sosial kan, bagaimana mereka nak macam nak compete kan, macam orang miskin, OKU, individu yang tak ada masalah, individu yang tak ada masalah, individu yang ada apa, mempunyai kekurangan dari segi kemahiran ekonominya kan. So mereka ni akan biasanya akan nampak ditindas, dieksploit kan, tak boleh bersaing. So sebab tu bila kita tengok dalam sistem pasaran yang tidak terkawal ni, kan, tak ada kawal harga barang ke, contohkan apa semua ni kan. So dia menyebabkan lazimnya kalau kita tengok sistem pasaran yang tak kawal ni, dia akan memperdagangkan buat bisnes itu barang dan perkhidmatan yang datangkan pulangan untung yang tinggi saja. Harga barang mencanak-canak naik kan. So bila harga barang menaik lahal macam ni, menyebabkan golongan miskin tak boleh beli barangan dan ataupun perkhidmatan yang diperlukan dengan harga dengan kualiti yang berpatutan kan. So sebab itulah tak boleh mana-mana kerajaan biarkan sistem pasaran macam bebas sepenuhnya tanpa sebarang bentuk kawalan. So ada juga barangan ada kepentingan macam contoh kepentingan yang macam barang tu patutnya dimonopoli oleh sektor awam saja. Sebagai contoh perkhidmatan keselamatan. Takkanlah rakyat kebanyakan yang kena bayar ni kan, kos nak bayar polis ke, tentera ke, penjara ke, ataupun kos pemulihan sosial seperti untuk rumah orang tua, rumah orang KU kan, klinik kan. So macam kita tak boleh nak orang monetize this kind of sector. This kind of sector should be placed under the operation of public punya sector. Okay. So sebab itulah penting fungsi negara kebajikan pertama ni dia fungsi utama dia menawarkan, dia merupakan penyelesaian praktikal nak bantu anggota masyarakat yang lemah tersisih supaya mereka dapat terus menjalankan fungsi sosial, ekonomi dan sivil dengan berkesan. Okay. So and then fungsi kedua pula negara kebajikan adalah dia ada kaitan rapat dengan kewujudan dengan perkembangan pelbagai masalah sosial ni. Pelbagai masalah sosial dalam kebanyakan negara. Macam saya sebut ni, makin negara maju, makin industri pesat, makin banyak wujud pelbagai masalah sosial yang wujud kan. So bila masalah sosial ni wujud, dia gugatlah kan kesejahteraan sosial dan digugat juga at the same time pertumbuhan ekonomi negara. Sebab tu kita perlu ada badan ataupun sektor ataupun institusi yang neutral, yang adil. Dia mempunyai dan badan ni, sektor ni juga dia akan ada komitmen untuk jaga kesejahteraan hidup semua anggota masyarakat kan. Saya juga nak sebut bila makin tambah masalah sosial ni dekat sesebuah negara kan, bila wujud pelbagai masalah sosial, bukan murah kita kena fikir kos juga. Bukan murah kerajaan nak selesaikan masalah sosial tu. Sebab apa kan, kita nak urus masalah sosial tu bukan perkara murah, sebab dia macam kadang-kadang sebab mahal operasi kerajaan kena tubuhkan badan, kerajaan kena gajikan orang untuk kena keluarkan pembelajaran untuk macam training untuk bantu untuk membina membangunkan pakar-pakar bagi menyelesaikan masalah-masalah sosial ini kan. So perkara sedemikian adalah bukan murah lah. Okay. Sebab itulah orang kata the best badan ataupun sektor atau institusi untuk menguruskan masalah sosial patutnya adalah sektor awam. Okey. Sebab itulah orang kata juga fungsi negara kebajikan ni adalah sebagai institusi remedi sosial. Awam tu, sektor awam bawah kerajaan tu, dia adalah merupakan institusi remedi sosial. Institusi nak beri ubat dekat masyarakat kan. Remedi sosial. Okey? Yang maknanya dia nak rawat semua masalah sosial yang mengancam keharmonian ataupun kesejahteraan hidup masyarakat yang ada kaitan rapat dengan sejarah permulaan. Tak ada kaitan lah. Maknanya basically dia nak treat rawat masalah sosial yang mengancam keharmonian hidup masyarakat. Okey. Okey, untuk fungsi ketiga pula adalah
keperluan untuk ada sebuah institusi sosial yang boleh kekalkan dan lunaskan beberapa tuntutan norma sosial tradisional dan nilai murni kehidupan bermasyarakat. Okey. Kadang-kadang kita tengok tokoh-tokoh dalam kebajikan sosial ni, dia kata dia sering bincang mengenai fungsi negara kebajikan dalam nak terapkan dan nak pelihara kan nilai murni macam persamaan sosial, keadaan sosial, sikap tak penting diri sendiri, sikap utamakan kebajikan anggota masyarakat, sikap saling bantu, jangan sokong menyokong sama lain kan, semangat kolektif, semangat bekerjasama kan, hidup berkomuniti, hidup bermasyarakat, perpaduan dan semua itulah. Semua ini boleh dikuatkuasakan bila diperkasakan kalau negara tersebut committed dalam towards kebajikan berbanding negara yang bukan berkebajikan lah kan, of course lah. Okay, so kita dah belajar berkenaan 3 fungsi negara kebajikan. So yang kali ni kita akan masuk ke ciri-ciri ciri-ciri negara kebajikan ini kan. So ciri sebuah negara kebajikan boleh dilihat menerusi amalan 4 perkara berikut. So saya akan orang kata elaborate lah all of these 4 main things ni kan, 4 main points ni. So yang pertama, komitmen kerajaan dalam peruntukan bajet awam untuk tujuan pembiayaan dan pembelanjaan pembangunan perkhidmatan dan program sosial. So kita kena faham bila kerajaan kita tengok kan, setiap mana kerajaan, mana negara dia orang akan buat bajet tahunan kan. Macam kita baru je diperkenalkan dengan bajet tahun 2022 kan. Ataupun bajet tahun 2023, 2024 nanti akan ada lah akan muncul lah banyak bajet ni. So setiap tahun memang ada bajet, akan umumkan bajet. So kalau kita tengok bajet tu kan, kita nak tengok kerajaan kalau kerajaan dalam sebuah negara kebajikan ni, dia ada committed tak? Dia ada komitmen serius tak nak tanggung kos pembelajaran perkhidmatan sosial negara ni. Sebab tu kalau kita akan tengok berapa percentage dia guna daripada pendapatan atau hasil negara, dia guna daripada sebahagian daripada hasil negara tu untuk tujuan inilah nak menguruskan perkhidmatan sosial ni. So the whole process ni dipanggil cara pembahagian atau pembahagian sumber oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan aktiviti, program atau perkhidmatan sosial awam. Okay, so dia one of the proses untuk mengagihkan sumber negara kepada sektor-sektor yang penting bagi tujuan pembangunan negara ikut keutamaan keperluan masyarakat pada ketika itu kan, dan kepentingan negara. Contohnya dia bagi berapa kos untuk dia bagi berapa bajet untuk pendidikan, dia bagi berapa bajet untuk kesihatan kan, bagi berapa bajet untuk perumahan dan perkara semikaianlah. Okey, macam mana kita identify sama ada negara tu dia committed atau tidak kan, kita tengok peruntukan untuk dia belanja sebahagian daripada hasil pendapatan negara tu kan, dia peruntukkan kepada dia agihkan kepada untuk perkhidmatan sosial ni, nak bantu rakyat ni kan. Dia sama ada dia constant tahun by tahun ataupun dia semakin meningkat kan. Tapi bukanlah kata-kata kalau dia makin menurun kita kata negara tu tidak fokus dah, tidak committed kepada kebajikan, sebab dia bergantung kepada keadaan ekonomi semasa pada waktu ketika itu kan. Kadang bila ada krisis ekonomi, mungkin kerajaan terpaksa potong sikit lah bajet daripada untuk allocate untuk bagi perkhidmatan sosial ni. So sebab itulah bila kita tengok dalam kupasan dalam kalangan ahli-ahli akademik, ahli-ahli ilmuwan dalam bidang kebajikan sosial ni, dia kata kan, kalau kita tengok negara maju, bila negara yang ekonomi performance dia tinggi, makin tinggilah dia punya allocation untuk dia belanja untuk untuk perkhidmatan sosial dia bagi mempertingkatkan kesejahteraan hidup rakyat dia kan. Tapi kan kadang-kadang bila kita tengok kan percentage, kalau kita compare negara kita Malaysia, kadang-kadang allocation kita bagi untuk perkhidmatan sosial kita, percentage kita lebih rendah daripada allocation yang diberikan oleh negara Vietnam, negara Laos, negara Bangladesh kan. Kenapa boleh jadi sedemikian? Itu mungkin sebab
negara macam Vietnam, Bangladesh, Laos, sebagai contoh, mungkin sistem kebajikan sosial mereka perlu belanja yang lebih besar untuk mempertingkatkan lagi kualiti sistem perkhidmatan sosial dia. Sebab compare negara Malaysia, mungkin sistem perkhidmatan sosial dia ada pada tahap yang lebih baik. Dia tidak memerlukan belanja sebesar seperti negara macam negara lain kan. Macam dinamik sedemikian, faktor-faktor macam tu kita kena kena ambil kena pertimbang lah, kita kena pertimbang, kita kena ambil kira lah kan, timbang tara lah kan. Macam faktor ekonomi tertentu, keadaan infrastruktur dan perkhidmatan sosial yang ada pada waktu ketika itu dalam sebuah negara kan. Tapi kadang-kadang bergantung juga kepada politik dalam keadaan negara tersebut, keadaan politik, keadaan sosio budaya negara tersebut kan. Kadang setengah budaya sesebuah negara dia bukan penyokong bagi kebajikan secara mudah-mudah macam tu. Dia menekankan bahawa ni rakyat dia sendiri perlu berusaha untuk keluar daripada kepompong kesusahan tu sendiri. Maka kebajikan tu dia tidak bagi mudah macam tu. So banyak faktor yang memainkan peranan yang mempengaruhi jumlah peruntukan yang diberi, yang dibelanjakan oleh mana-mana negara pun untuk tujuan tujuan kelangsungan operasi perkhidmatan sosial dalam sebuah negara itu. Okey, itu adalah poin yang yang pertama lah. Dan kedua adalah kewujudan sebuah sistem kebajikan yang komprehensif. Kewujudan sistem sebuah kebajikan komprehensif ini bermaksud, bila kita tengok sebuah negara kebajikan tu kan, kita tengok mereka ada semua jenis, mereka macam cover semua every aspect of the perkhidmatan sosial kan. Maknanya dia merangkumi semua aspek kehidupan manusia, daripada perkhidmatan asasi, macam contoh nutrisinya, perkhidmatan nutrisinya, perkhidmatan kesihatan dia, perkhidmatan keluarga dia, perkhidmatan perlindungan sosial dia, perkhidmatan perlindungan sosial dia, perkhidmatan perumahan dia kan. Ataupun perkhidmatan pembangunan diri macam contoh, macam perkhidmatan pendidikan, training kan, rekreasi kan, perkhidmatan macam nak pertingkatkan nilai modal insan, begitu kan. Dan selain daripada macam diri sendiri, sosial, asasi apa semua, juga meliputi semua kategori umur. Macam ada tak perkhidmatan untuk bayi kan, perkhidmatan kanak-kanak, perkhidmatan untuk dewasa, OKU, ataupun juga kepada macam orang-orang yang berkeperluan macam tersisih, macam orang ada penyakit AIDS kan, ada perkhidmatan OKU, warga emas. So ini adalah merujuk kepada inilah sistem kebajikan yang orang kata yang komprehensif lah. Okey. So dan yang ketiga adalah komitmen kerajaan memastikan pertumbuhan ekonomi negara baik dan menjamin tahap guna tenaga penuh negara. So ini bermaksud macam saya sebut tadilah, bila sesebuah negara bila ekonomi dia tinggi, dia committed dalam allocate peruntukan yang sepatutnya untuk tujuan membiayai kelangsungan operasi perkhidmatan sosial negara dia kan. Sebab tu saya cakap negara yang committed dengan aspek kebajikan negara dia tu, biasanya peruntukan tu dia macam dia tak ada, dia jarang dipotong kan. Dan peratusan digunakan daripada hasil pendapatan negara tu, macam tiap tahun negara dapat income, so peratusan daripada hasil pendapatan negara tu maknanya tak makin menurun, tak makin turun dia tak tahun makin meningkat ataupun dia constant, dia steady je kan. So itu menunjukkan the level of the commitment of the negara itulah terhadap kebajikan tu kan. Tapi maknanya dengan kata lain, saya nak kata kat sini, perkembangan negara kebajikan dia ada hubungan yang rapat dengan keadaan ekonomi serta kebajikan tersebut kan. Tapi kan maknanya kebiasaannya kalau kita tengok kan, negara yang ada keadaan ekonomi yang baik dengan kaya ni biasanya dia negara kebajikan yang mewah lah, dia sifat pemurah, dia menyedia dan memberikan semua perkhidmatan sosial secara universal kepada rakyat dia kan. Semua rakyat dapat akses kepada perkhidmatan sosial tu. Maknanya negara yang baik, pertumbuhan ekonomi dia boleh bekas, dia tawar dan sampai sebagai jenis bantuan perkhidmatan dan program sosial untuk rakyat dia. Sebab itulah sebab tu kebanyakan negara kebajikan ni dia boleh jamin pertumbuhan ekonomi negaranya agar supaya dia sentiasa mantap dan stabil lah kan. Okey. So dan keempat adalah sekumpulan dasar kewujudan sekumpulan dasar sosial yang sokong pencapaian dasar ekonomi negara. So kita tengok banyak negara termasuk negara Malaysia kan. Negara Malaysia pun sendiri kita ada banyak dasar kan sosial kan, yang seperti macam dasar pendidikan negara, dasar perumahan negara, apa lagi? Dasar pengangkutan negara, dasar kesihatan negara kan, dasar kebajikan sosial negara, dasar
warga tua negara, dasar kanak-kanak negara kan. Macam memang ada banyak dasar-dasar sedemikian digubal dengan terperinci dengan terperinci untuk tujuan maklumat dia tujuan dengan maklumat dia nak membangunkan membangunkan sosial negara kan. So bila kita cakap berkenaan kewujudan sekumpulan dasar sosial ni yang menyokong pencapaian dasar ekonomi negara ni, apa peranan dasar sosial ni? Dasar sosial ni dia merupakan peranan 5 peranan. Saya bacakan peranannya, 5 peranan ni. Okey, yang pertama, mekanisme penggagihan semula sumber ekonomi dan bukan ekonomi yang terdapat dalam negara. Itu yang pertama. Kedua, dia merupakan ejen integrasi sosial. Yang ketiga, dia merupakan ejen penyamarataan sosial. So, apa maksud kedua tadi? Ejen integrasi sosial, dia memasukkan ke semua lapisan masyarakat. Tak ada mana masyarakat, anggota masyarakat tersisih. Semua masyarakat boleh sama-sama terlibat, kontribut kepada ekonomi negara kan. Ejen penyamarataan sosial ni adalah menunjukkan nak cuba menyamaratakan keadaan orang kata status quo semua rakyat dia. Maknanya semua rakyat negara dia ada hak dan akses yang sama kepada kebajikan sosial negara kan. Nombor 4, mekanisme sebagai dasar sosial ni kan, peranan dasar sosial negara ni juga dia merupakan mekanisme pembangunan kemajuan sosial dan ekonomi rakyat. Dan juga merupakan satu bentuk mekanisme kawalan sosial. Mekanisme kawalan sosial ni maknanya dia nak kawal lah, mana tak takut ada mana-mana anggota masyarakat dia tidak bertanggungjawab, dia exploit hasil kekayaan negara untuk kepentingan diri dia. So kita kena ada bentuk kawalan untuk memastikan mana rakyat yang susah tidak jauh ketinggalan kerana kepentingan dan sifat tamak dan pentingkan diri oleh sesetengah anggota masyarakat. So itu adalah 5 peranan dasar sosial. 5 peranan dasar sosial essentially secara basically Kita juga kena faham maknanya dasar-dasar sosial yang berbeza macam dasar pendidikan, dasar ekonomi kan, semua ni kan, dasar-dasar yang saya sebut tadi, dia ni sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab tu kita selalu kata serangkaian dasar, serangkaian perkhidmatan sosial. Dia kena bersifat holistik. Sebab kadang-kadang bila kita tengok masalah sosial ni, contohnya masalah kemiskinan, dia boleh merebak dan berkait dengan masalah akses kepada pendidikan. Tak dapat akses pendidikan sebab tak mampu nak hantar anak untuk dapat pendidikan yang baik di sekolah kan. Ataupun bila dah miskin, ini libat dalam masalah sosial macam masalah gejala dadah ke kan, ataupun ada masalah masalah anak yatim kan, tak dapat bantuan. So benda-benda gitu. So dia benda gini, bila masalah ini berkait dengan masalah-masalah lain, dia memerlukan suatu mekanisme penyelesaian, satu mekanisme nak solve and address the issue tu, dia kena holistik. Bila holistik ni, sebab itulah dasar-dasar yang kita bina ni, yang macam dalam negara bina ni, dasar pendidikan negara, dasar perumahan, dasar warga tua kan, dasar kanak-kanak, semua ini dia saling melengkapi. So itulah apa yang penting yang kita harus tahu berkenaan bagaimana dasar ini berfungsi ini adalah merupakan perbezaan antara negara kebajikan dan bukan negara kebajikan. So sebelum kita go through perbezaan ini, kita kena faham apa perlu kita ambil perhatian. Kita kena faham kita tak boleh tengok beza ni sebagai ciri-ciri yang macam orang kata tepat 100%. Sebab kan banyak negara dekat dunia ni, setiap negara ni ada ideologi politik masing-masing. Dia ada prestasi ekonomi masing-masing. Ada yang tengah-tengah, ada yang sangat very poor, ada yang very very good kan. So tak boleh nak compare. Konteks berbeza sebab ekonomi punya prestasi berbeza, ada perbezaan ideologi politik yang saya sebut tadi kan. Mungkin amalan sebab budaya setiap rakyat berbeza, pemahaman perspektif cara orang fikir berbeza. So ini menyebabkan amalan model kebajikan dipraktiskan pun berbeza kan. Ada yang kata patutnya kebajikan ni semua rakyat berhak dapat akses kepada kebajikan yang diberikan oleh sesebuah kerajaan. Tapi ada negara yang kata kerajaan tak boleh bagi kebajikan, rakyat sendiri kena berusaha. Ada yang kata juga kebajikan yang disediakan oleh kerajaan ni hanya setengah pihak je berhak dapat akses tersebut. Bukan semua orang berhak dapat. So dia berbeza-beza model kebajikan ni. So model kebajikan ni again dia mungkin berkait juga dengan ideologi politik yang berbeza dan juga konteks sosio-budaya kan. Benda ni berbeza. So 3-4 perkara ni perbezaan ideologi politik kan, ekonomi tadi, model kebajikan yang berbeza dan konteks sosio-budaya yang berbeza ni. Sebab tu kita tak boleh nak compare
kita kata 100% tepatlah perbandingan ni, tapi perbandingan ni boleh kita guna untuk mendapatkan fundamental understanding on how how the negara kebajikan ni berbeza dengan bukan negara kebajikan ni kan, fundamental understanding. So that's the main reason why I show you these differences lah kan. Okay, so negara kebajikan contohnya kerajaan memang ada aim, memang ada aim lah, dia nak membiayai pemberdayaan perkhidmatan sosial negara dan peruntukan bajet awam progresif, bersifat progresif. Ini bersifat dia semakin meningkat, dia takkan makin mengurang bajet dia tu untuk uruskan dan membangunkan perkhidmatan sosial awam. Tapi untuk bukan negara kebajikan, dia tak ada sebarang komitmen, dia tak bertanggungjawab, dia tak ada pun nak melaksanakan tanggungjawab dia untuk membiayai pemberdayaan perkhidmatan sosial negara. Yang kedua adalah amalan sistem kebajikan sosial. Macam saya sebut tadi, negara kebajikan punya amalan sistem kebajikan yang bersifat komprehensif lah kan. Tapi berbanding dengan bukan negara kebajikan, dia biasanya berbentuk residual berbanding yang negara kebajikan berbentuk universal. Residual ini bermaksud disampaikan maknanya pihak-pihak tertentu je berhak dapat bantuan tersebut. Orang yang berbetul susah je berhak dapat. Kan? Tapi tak apa, nanti kita akan belajarlah apa perbezaan universal dan residual, dan perbezaan institusi dan residual, dan perbezaan universal dan selektif. Okey. Dan bagi kebiasaannya penyampaian bantuan kebajikan ini disampaikan oleh sektor awam, dan yang bukan kebajikan disampaikan oleh sektor swasta, sukarela kan, tidak formal dan lain-lain lah. Okey, dan kita kena faham bila kita sebut berkenaan amalan sistem kebajikan sosial ni dalam negara, konteks negara kebajikan, dia ada birokrasi dia ada proses dia. So birokrasi yang ideal ada 4 perkara ni. 4 perkara ni, yang pertama adalah sekumpulan kekagiatan latih dan berkemahiran khusus. Dia ada yang menguruskan hal ehwal sosial negara ni kan. So kekagiatan latih ni dia ada tugas dan fungsi yang khusus. Ini nombor 1. Okey, karakteristik birokrasi yang ideal lah bagi perkhidmatan sosial di kebanyakan negara kebajikan ni. Okey, dia ada nombor 1, sekumpulan kekagiatan latih dan berkemahiran khusus yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal sosial negara. Yang kedua, dia ada satu sistem authority hierarchy dengan rantaian arahan lah daripada from top to bottom. Tapi maknanya macam berbalik semula kepada staff tadi tu yang ada kepakaran ni kan. Dia akan progress lah dari segi career dia kan, daripada from bottom to top, dia akan bergerak sampai ke atas kan. Bila dia dah cukup pengalaman, dia pula jadi manager ke pengarah kan, yang mengurus korporasi itu. Okey, nombor 3 adalah institusi kebajikan sosial diperintah dan tak urus oleh sekumpulan peraturan dan undang-undang. Of course, every operations, every ni ada pekeliling and is guided by a set of pekeliling, undang-undang, polisi yang ni. Kalau tak ada undang-undang, maka mungkin akan ada berlaku salah laku kan, ketirisan. Kita nak elak benda tu kan. Dalam kita ni menguruskan sektor krusial dalam sebuah negara kan. Macam sektor perumahan, sektor ekonomi kan, sektor ni sektor kesihatan. Okey. Dan keempat adalah amalan sistem pentadbiran harus bersifat profesional, dia tak boleh bersifat pribadi, sifat personal dia kena ikut ruang lingkup peraturan dan undang-undang yang telah digubal. Dia tak ada sifat-sifat personal pribadi. Kalau tak, haru biru lah pengurusan sistem kebajikan sosial di sebuah negara tersebut kan. Okey, ekonomi dan tak guna tenaga penuh. So pertumbuhan ia merujuk kalau kita tengok negara kebajikan ni, dia merujuk kepada pertumbuhan ekonomi tinggi dan mantap. Banding bukan negara kebajikan, dia malap dan lembab. Dia kerajaan juga dia nak jamin tahap guna tenaga negara penuh. Mungkin yang bukan negara kebajikan, kadar pengeluaran negara tinggi sebab dia bukan negara kebajikan, dia macam saya sebut, dia kebajikan dia bersifat bersifat residual, bersifat selektif. Dia memilih so dia hanya dibagikan kepada rakyat yang betul susah aje. Kalau rakyat yang macam susah tapi tak betul susah, dia tak bantu, dia tak bagi bantuan. Ada negara macam sedemikian yang mengamalkan praktis sedemikian. So sebab tu dia menerangkan mengapa kadar pengeluaran dalam negara-negara tersebut tinggi kan. So yang ketiga adalah kerajaan memastikan akses kepada pekerjaan berproduktiviti dan pendapatan tinggi terbuka kepada semua anggota masyarakat. Maksudnya semua orang dapat peluang sama rata untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Basically lah, ni prinsip asas lah. Tapi yang untuk bukan kebajikan, kadar inflasi tinggi menyebabkan bukan semua orang dapat akses kepada pekerjaan sedemikian rupa. Okey, untuk ciri yang terakhir adalah merupakan peranan dasar sosial negara. Macam saya sebut tadi dalam kuliah sebentar tadi,
Dasar sosial memang jadi penyokong kuat dan pelengkap kepada pencapaian dasar ekonomi negara. Tapi yang bukan negara kebajikan, dasar sosial hanya merupakan dasar sekunder selepas dasar ekonomi negara. Maknanya, dasar sosialnya hanya benda yang secondary saja. Yang primary interest dia adalah dasar ekonomi negara. Tapi yang negara kebajikan, setiap macam saya sebut kata dasar tu saling melengkapi antara satu sama lain. Okey. Sekarang ni itu sahaja untuk kuliah kita pada hari ini. Kita belajar berkenaan 3 perkara utama ni kan, makna, fungsi dan ciri negara kebajikan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan belajar pula, kita akan address pula berkenaan ideologi politik negara kan. Dari segi ideologi politik negara itulah kita akan dapat melihat bagaimana ideologi politik berbeza kan, macam konservatif, komunisme, kapitalisme, demokrasi kan, semua tu kan membentuk bagaimana sesebuah negara itu mengamalkan sistem kebajikan, mempraktiskan sistem kebajikan negara dia tu. So dia berbeza-beza sebab itulah macam saya sebut tadi, ada beberapa faktor yang membezakan pelaksanaan kebajikan negara tu kan, macam ideologi politik, sosio budaya berbeza, prestasi ekonomi berbeza, dan juga kan. So itulah sajalah daripada saya setakat ini pada hari ini. Saya ucapkan selamat maju jaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.